Satu lembaga pendek je. Satu lagi tinggi nak sampai siling. Wah. Dia tengah tengok aku kat kaki aku. Betul-betul kaki aku bawah ni. Macam Ke kaki kau satu panjang macam ni kau cakap. betul cari je. Rasan mat. Maksud dia perempuan. Okey. Yang ni aku paling excited sekali nak dengar lah. Sebab apa yang paling nak cerita pasal benda seram ialah Faiz. Dia tu. Dia Aku- punya idea lah ni Ah, topik seram. Kau yang paling nak kuatkan sangat cerita pasal topik seram ni. Apa yang cerita seram ni tu? Pengalaman seram Ui, seram. Sorry, belum cerita. Tu sejuk. Oh. Bulu rumah. Naik sendiri lah. Dia angkat. Aku pengalaman seram aku Ini cerita betul ni? cerita betul. Kena gebang kat. Sebelum start video ni kau cakap kau nak buat cerita je. Kau cakap tengok Google. Kau cakap cerita. Tak ada lah. Ni semua based on real experience lah. Real experience. Aku sepanjang aku umur 27 tahun ni, aku tak adalah simply boleh tengok benda tu tau. Tak sangat. Jarang sangat. Pernah lah sekali dua macam tu je. Tapi masa aku umur 5 tahun aku ingat lagi. Aku tengah tidur. Dekat katil. Lepas tu masa tu aku rasa pagi-pagi buta kot. Masa tu aku tiba-tiba terjaga. Aku terbuka mata sikit. Tiba-tiba dekat kaki katil aku ada satu lembaga pakai baju putih duduk. Adik kau. Which tak ada kerusi. Duduk lantai lah. Tak. Duduk kat kerusi. Oh, macam tapi ni. tak ada. Oh. Tak ada benda lah. Dia duduk. Macam dia duduk tengok aku kan. Kerusi kau gantung baju. Tak. Kerusi macam mana kau tengok baju? Kau letak baju sama. Oh, lembaga. Kan dah cakap kursi tak ada. Tak ada kerusi kan? Oh, mat. Faham tak? Benda tu just duduk macam tu. Kau ni duduk. susah Kau ni. faham Nanti tak? sekali. Ha. Invisible chair. Itu first lah. First pengalaman aku yang aku nampak. And aku macam buat dono macam aku tidur lah. Kau tak rasa Tapi aku tak tahu benda tu apa. Tapi kau boleh manage tu tidur lah lagi. Aku tidur je. Paksa Esok tidur. pagi tu aku bangun aku cerita kat bapak aku. Bapak aku tak layan buat dono. Itu paling seram lah. Sebab bapak kau dah seram. Bapak Bapak kau dah dono. seram dia tak boleh nak cakap apa lah. Dia speechless lah. Kau seram sebab kau diendahkan oleh bapak kau sendiri. Yes. Tu pengalaman aku lah. Lepas tu masa aku form 5 kot, ke form 4, aku pernah follow ada seorang pakcik masjid ni tau. Dan sekolah PU1, lepas tu ada kecoh Sekolah rendah? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Lepas tu ada kecoh kes meracau. Oh, ha. Banyak kena kacau. Setewi lah. So masa tu aku dengan kawan aku siapa tau, dapat tahu lah, dia ajak aku, jom lah kita follow pakcik ni. Pakcik ni macam dia Macam sama babak macam yang Pali tadi lah. menghalau. Apa yang kau cakap Pali tadi? Tak, asal kau follow dia? Kau nak menghalau ke apa? Bab menghalau lah. Dia kata jom lah follow. Aku macam aku pun tak tahu apa. Follow je. Follow je. Dia experience. Oh, kau just mengikut je lah. Aku just mengikut. Lepas tu pergi jalan kaki 3 orang. Pakcik tu, member aku dengan aku. Dia tu habis sekolah dah lah. Pukul 11 malam ke dekat pukul 12 Mak malam. Lepas tu sekolah PU1 ni ada 4 tingkat tau. Ha, ya. Yang paling seram tingkat 4 lah. Atas sekali lah. Tempat perempuan lah. Sebab paling tinggi, of course lah seram, tinggi kan. Tu gayat. Tinggi selalu seram. Tinggi selalu seram. So KLCC Burj Khalifa tu memang seram. Itu paling seram lah. Paling seram lah. Itu paling seram. Menara 118 apa? Menara tu paling seram tu. Lepas tu dia bawa garam, lada hitam kan, dia campur lah. Masak Aku follow apa? ni atas. Oh, tak masak. Tak, ni tak. Lepas tu aku follow. Okay, follow. Mula pergi kat tingkat 4 tu. Naik atas sekali dekat kelas tu. Follow. Daripada luar kelas kunci kan. Luar kelas dia baca-baca je, dia campak dalam kelas. Lepas tu dia campak ke depan pintu. Lepas tu dekat tingkap. Lepas tu aku pergi setiap kali aku follow, aku dengar bunyi macam-macam. Bunyi burung. Burung bertepiaran lari. Bunyi Kedua. Burung lari? Burung berkokok. Itu ayam. Itu dah pagi lah tu. Burung Tak, aku tak tahu lah, tapi bunyi burung lah. Gagak ke macam tu lah. Lepas tu setiap kali dia baling garam tu, ada benda bunyi ketuk meja, ketuk pintu. Pukul 11 malam kau boleh masuk sekolah eh? Diberi keizinan, pihak sekolah yang minta izin Oh, orang dekat masjid. orang masjid untuk pergi ni. Sebab time tu ada kes, kecoh. Lepas tu aku tak sure. Lepas tu dia minta izin, guard bagi masuk, tu follow. Lepas tu bunyi-bunyi macam tu lah. Itu pengalaman aku lah. Lepas tu yang aku paling ingat sekali, yang ni aku masa tu aku
Aku dekat hotel kot, outstation tak silap aku. Masa aku tengah tidur tu pukul 12 tau. Hotel tu yang paling suspicious pukul 10 malam aku ingat aku nak masuk pintu bilik. Dia pasang surah kau tahu. Dekat laluan tu pasang surah. Aku dah macam suspicious lah, Mat. Hotel mana pasang surah, Mat? Ya. Pukul 10 malam. Aku cakap tak sedar hati lah. Aku cakap mesti ada kes ni. Tapi aku cakap tak apa, mungkin hotel ni jenis Islamik kot, dia pasang kot. Lepas tu aku dah masuk main-main phone. Pukul 12 tidur. Pukul 12 tidur tu aku tak silap aku terjaga dalam pukul 1 je tu. Macam tak boleh tidur, tak tenang. Aku terjaga, aku tengok kat kepala, dekat kaki katil aku. Katil besar, queen bed, tidur seorang. Tengok kat kaki tu Ada muka jeling. Kalau tengok muka kau memang seram lah tu. Rasa nak cubit-cubit pipi. Okay, so? Oh, okey. Lepas tu aku tengok ada dua lembaga tau. Satu lembaga pendek je. Satu lagi tinggi, nak sampai siling. Mak. Dia tengah tengok aku, kat kaki aku. Betul-betul kaki aku bawah ni. Macam Ke kaki kau satu panjang macam ni kau macam. aku split. Satu tinggi, satu rendah. Satu bantal, ada bantal. Oh, itu. Tak, Mat. Oh. Tapi aku tak ada rasa macam seram sejuk apa. Aku tengok. Bila aku terjaga, aku tengok je lah. Penuh je. Aku tak rasa seram sejuk. Aku tak tahu kenapa, tapi aku nampak benda tu lah. Dia tak adalah gelap sepenuhnya. Adalah nampak lighting sikit kan. Nampak dua lembaga satu tinggi. So aku macam, tak apa, aku tidur je. Kau seorang dalam bilik tu? Aku seorang. Aku baca-baca je sikit, aku tidur. Dia tak buat apa action dia, Dia tak buat apa, dia berdiri riak je. muka. Berdiri dia tengok. Tapi kau nampak muka Tak, lah. sebab Aku tak nampak muka, sebab seingat gelap. aku, memang benda-benda macam ni Dia akan takkan muncul kacau. time gelap tu. Memanglah. Ya, tapi sebab lepas tu benda- buat dia takkan kita- kacau fizikal. Fizikal. Kan? Dia akan Benda kacau ni- mental. Dia benda tak ada ni- kebenaran. benda- Ada juga yang kacau fizikal, ada yang Yes, sampai dia yang depends. Dia tengok benda-benda tu. Dia tengok apa niat dia lah. Apa Sebab niat dia. benda ni strong waktu malam. Dia tak strong waktu siang. Dia strong waktu malam. Jadi kadang dia nak kacau ni, just setan ni just kacau gitu je. Ya. Ada setengah ada kacau nak rasuk tu lain cerita. Macam rasuk ni sepupu aku pernah kena lah rasuk. Aku tanya dah experience dia kena rasuk macam mana. Dia kata waktu dia kena rasuk tu dia ada dalam badan dia, tapi dia tak boleh control. Dia kontrol badan dia. Yalah, ya. Sebab benda tu kontrol badan dia. Sebenarnya benda tu tak suka dia mengaji je tiap malam. Ya. Sebab ada satu belakang rumah tu ada satu pokok kelondong yang besar lah. Kelondong Pokok kelondong. Benda tu memang setiap dia ngaji dia tak suka. Boleh kata mungkin pokok kelondong tu rumah dia tempat ke dia apa, lah. tempat dia ke apa kan. Jadi dia sendiri lah kau mekak-mekak kan. Dia rasuk. Ustaz tanya dia kan. Bila berubat tanya dia kenapa ni asal kau masuk badan dia. Dia cakap aku tak suka dia ngaji. Dia bising-bising. Kata, tanya kau duduk mana? Kata, aku rumah aku belakang aku. Kata, belakang situ je. Kata. Lepas cakap, okay, sekarang ni kau nak keluar ke atau aku nak aku sembelih kau? Cakap tak, aku tak nak keluar, aku nak dia sakit. Kata. Itu ada efek dari segi dia tak makan, kadang efek tiba lebam-lebam, benda-benda itu. Jadi ustaz tu tak ada pilihan. Bila dia sembelih, dia cari cara sembelih aku tak tahulah. Yang masa sebuah cerita dia letak satu sejadah. Lepas tu dia just buat satu macam isyarat lah. Dia ambil satu parang ke apa kan, letak dekat sejadah tu. Dia just tarik itu. Ada bacaan dia lah kan. Okay. Lepas tu pokok mati Mat. Pokok yang bawah tu yang rendang yang cantik tu mati macam bomba terbakar. Terus layu. Terus layu. Immediately. Nampak ah. Tak adalah nampak. Dia ibarat macam sehari dua kau nampak gugur. Mati. Esok ni tiba-tiba dah jadi tinggal ranting-ranting je. Semua dah gugur. Tinggal mati gitu pokok. Jadi macam kau cakap kan. Ya. Macam kau cakap kan, dia gangguan ni ikut pada setan tu sendiri lah. Jin tu sendiri. Kalau dia strong, dia boleh touch kau lah. Kalau dia datang nak kacau kau ke, nak usik kau Ikut apa dia punya motif niat dia nak buat lah. Itu pun kena itu kan. Dia tu. kadang daripada diri kita juga. Kalau kita tak strong, lagilah dia kuat. Ya. Itu je. Tapi cerita aku tak habis. Kena gigi Sampai mah. situ je. Okay. Cerita So, aku tak habis tu. apa yang dia buat kat kau? Lepas tu aku macam okey lah, tidur. Lepas tu aku terjaga balik lah. Dalam sejam lepas tu aku terjaga balik. Lepas tu dia tukar pendek tinggi buat macam tu. Tak. Tak. Lepas tu? Bila aku terjaga, sebab malam tu memang aku tak boleh tidur tau. Literally tak boleh tidur. Tak nyenyak tidur. Bila aku terjaga, aku buka mata sikit. Benda tu terbang mat dalam bilik macam tu.
Oish, kau dah main Benda terbang babi. pula. Dia terbang je. Conjuring banyak Kau pernah tengok cerita Harry Potter tak? Wah, yang hitam. Magnificent apa dia? Bola lampu Maleficent tu. tu lain, bukan. Expelliarmus. Benda tu lah yang bola lampu kan. Yang hantu terbang kan. Yang hitam Benda tu. Literally. Expelliarmus. Yang 2 ekor tadi dia terbang. Experiment Kitchen. Petroleum. So bila dia terbang-terbang aku macam ish, benda saya aku duk baca-baca je lala aku tidur. Kau Aku tak tak tahu apa yang saya tu aku cakap kau lagi kau nampak kau lagi boleh tidur. Ha? Kau Tak ada, dia macam nak ignore lah. Cuba benda nak tu. tidur. Ignore. Ignorance Dah is tertidur bliss. betul lah akhirnya. Tertidur betul lah. Habis kalau kita cuba nak tidur lah, nanti kita akan tidur juga. Ya. So Tutup semut lah. bila benda tu jadi, aku punya assumption tu macam ish, betul lah. Kenapa dia pasang ayat surah Quran tu, pukul 10. Literally pukul 10 sampai pukul 11 tu dia pasang. Lepas tu tak ada lah. Dekat hallway laluan. Dekat mana tempat tu? Aku tak ingat kat mana. Dekat Johor je aku rasa. Johor lah. Tak apa. Terima kasih Johor. Lepas ni tak ada trip Johor. Yang tu aku rasa aku nampak obvious lah so far. Yang lain belum ada lagi lah. Ada lah yang aku dengar cerita Yang mana? Sunshine. Oh yang tu aku tak ada. Yang tu orang lain je. Kau tak ada Sunshine? Tak ada kena. Tak ada, tak Aku ada. pun tak ada juga. Semua tak ada. Oh, Sunshine yang Aku ada. Tapi aku tak member kita Zakuan. Dekat PD kan. Aku ada tapi aku kau tak ada lah. affected. Aku ada tapi aku tak kena. Time tu Zakuan duduk kat Selindo. Kawan kita orang. Kawan kita orang Zakuan. Dia berkat duduk Selindo. Selindo ni dia tertutup. Lansir. Kan? Lansir tu memang tertutup dan Selindo tu pun tertutup. Kau tak macam mana Zakuan boleh sandar macam ni. Kan dia sandar dia Selindo. Sadar kat Sadar. Selindo. kat Borak Selindo. santai. Si Zakuan ni dia macam terkejut macam tu. Bila dia dah macam ni, kalau biasa kalau contoh kita kalau lah lansir tu terlekat kat badan dia. Dia takkan Kalau gerak kalau dia tercini, paling tidak pun sikit je lah. Tapi masalahnya Zakuan dah macam ni, baru benda tu angkat. Maksudnya dia Zakuan bergerak, langsir itu terangkat. Lansir tu baru terangkat. Bukannya kalau kita sandar, possibility dia akan melekat dengan baju mungkin sekali gerak. Yo, fizik. Tapi bila dia sini, Tapi sliding door tu tengah tutup. tutup masalahnya. Bukan nak kata bukan angin untuk ke buka. apa kan? Yes. Tak ada member dia kan tiup kan. Tapi benda tu memang Patutlah perasan. tak ada cerita seram kat Sebab kau. Tapi aku bila aku ingat balik aku ada benda yang seram tapi tak ada kena kacau. Aku seram bila aku sedar je. Sekejap bagi dia cerita. Dah tu. habis. Jadi Itu je dah habis. Itu je. Zakuan memang itu je. yang Zakuan cerita tu je lah. Sebab waktu tu aku berhadapan dengan Zakuan macam ni kan. Duduk tengok borak. Lepas tu aku nampak Zakuan macam tu. Tak ada same time aku nampak dah benda tu macam terangkat. Macam terangkat. Itu je lah. Yang waktu yang aku dengar cerita yang dia solat tu. Itu lain pula. Lain Cerita pula, dia ya. solat dalam bilik. Tapi event yang sama lah dekat Ya, Sunshine tempat juga yang lah. sama. Malam yang sama. Dia sebab yang scary Sunshine ni. tu nama hotel. Waktu kita orang pergi tu, siapa yang book lah? Zakuan kan. Zakuan. Zakuan yang book. Bila pergi, dia tegur, ni ke bilik kita yang book ni kan? Orang kata tak, yang kita book ni ada sofa yang sofa, literally Proper sofa lah, proper. cantik. Bukan sofa rotan mat. Ni sofa rotan yang just cushion letak atas tu je. TV yang besar punya tu. TV petak. Petak tu. Dia Memang tegur lah vibe- cakap, vibe betul kan lama. kau ni buka ni? Lepas cakap betul kan ni? Pergi tanya, oh salah ni tak apalah, esok lah you move on dekat tingkat bawah. Move on tu yang Move macam on. kau dah Move on. habis Move dengan on. tempoh orang tu kan. Dia nak move on. Dia nak move on daripada bilik tu ke bawah bilik lain. Move out dah. Move on. Yalah benda Ha. tu. Aku pun Jadi- last diorang kena kacau tapi aku tak perasan apa-apa pun. Terus aku kan kau ke yang masa kau nak tutup pintu, dia ketuk di dalam. Tak, bukan aku. Oh, siapa ada kan? memang. Rizwan. Ya. Ingat ah. Sebab masa nak keluar tu, diorang malam tu memang tak cerita lah apa yang Zakuan jadi kat Zakuan, apa yang Zakuan nampak ke apa semua Sebab tu. dia yang lepas tu. lepas dia tu. Sebab masing-masing Ya, tak naklah cerita time tu. Nanti lagi menguatkan benda. yang masa Zakuan solat tu, dia semayang. Dia biasalah kalau macam lampu mungkin Dia dia semayang nampak dalam bilik ke? bilik dia nampak bayang dekat sini. Masalahnya dia nampak bayang dia yang kedua kat belah mana lah. Tapi dia nampak lah benda tu. Tu yang dia tak edit, dia bagi angkat sejadah dia. Bawa- Dia semayang kat luar. Tu aku tengok, bahal dia sangat luar ni. Tapi dia diam lah Dia waktu diam tu. tak cakap. Lepas dah pindah tu barulah dia bagi tahu. Yang last tutup pintu tu pun dia cakap, aku nak siapa? Rizwan ke apa? Tak ingat. Dia tutup pintu, dia kunci.
tak dia dalam. Dia ketuk. Yelah sebab member dah lock kan. So member nak keluar kan. Aku jaga Ya tu dia kunci dia pula dalam bilik tu kan. Ya tu. Aku nak join korang Kata vacation. kita tinggal Zakwan kat sana sampai sekarang. Tak. Tapi yang kahwin siapa? Yang kahwin siapa? Kita kena fikir balik. Wow. Jadi itulah dia yang Benda yang terjadi sunshine lah. tu kau pun ada kan, dia tak ada. Aku ada. Aku tak ada. Tapi so Aku far dah yang kita Johor. yang kat Jelebu tak ada apa-apa kan, okey Tak kan. ada. Tak ada lah. Je lembu okey. Nak cerita dia macam tu lah. Tapi benda yang seram bila korang dah sembang ni, aku baru teringat ada benda yang tak adalah. Tak adalah seram tapi seram. Macam deja vu lah. Macam kau ada cakap tadi. Ya dah, aku dah cakap tadi. Lepas tu kau Dia macam silent buat kan. sabi layan. Aku dah cakap kau silent kan. Sebab itu yang seram tu. Rasa seram. Seram ke bengang? Dua-dua. Sarang. Oh, sarang hei. Aku ambil lesen. Kat dalam Puchong ni ada tempat nak ambil lesen. Dekat Pulau Meranti. Oh, port tu famous tu. Metro. Metro dah ni. Siap ada movie tau benda tu. Ya. Aku tahu benda tu tempat yang keras bila aku tengok movie tu. Oh ya. Ya, movie tu dia dokumentari. Oh. Pelakon Melayu. Memang dia orang buat dokumentari kat situ lah. Dia orang memang tunjukkan footage, memang ada orang kena kacau lah, barang-barang kat dalam bangunan tu bergerak. Aku bongok-bongok je pergi ambil lesen kat situ. Dekat metro. Tapi kau sebelum kau ambil lesen kau dah tahu lah tu tempat tu. Tak tahu langsung. Nak tak boleh buat apa lah. Tempat tu besar. Lepas tu pergilah ambil lesen kan. Dah ambil lesen dah tengah bukan dia punya exam. Apa tu macam praktis. KPJ test. Bukan test, memang praktis. Kelas dia. Kelas dia. Kelas mandi Kelas je. dia. Aku ambil kelas dia. So bila aku dah ambil kelas dia, aku punya kelas tu dia belah petang tau. So bila aku ambil kelas dia tu, dah habis kelas itu dah habis pukul 6.30. Seingat aku 6.30. Lepas tu aku lepak lah kan. Aku tak ambil lesen lagi, so aku tak ada lah kereta. So aku tunggulah mak aku ambil aku kat situ. Lepak 7.30 apa semua kan. Aku tengok pun sunyi je situ kan. Ramai orang dah tak ada dah. Memang kosong, aku seorang. Kau seram sebab kena sidai dengan mak kau ke? Bukan, itu seram enggak lah. Memang kena sidai mak aku dia tinggal aku ke? Tak. Bukan tu. Aku lepak je kat situ kan. Bongok, bebal kan. Lepak, goyang-goyang kursi macam ni kan. Tunggu apa semua. Sampai pukul 7.30 dah maghrib apa semua. Aku dah dengar dah maghrib. Lepas tu, sebab waktu nak kalau nak masuk metro tu, dia turun curam punya bukit tau. So kau itu je jalan nak masuk dengan keluar. So bila aku tunggu kat situ kan, dekat bangunan kat situ boleh nampak lah kenderaan yang datang kat situ. So bila turun tu, mak aku ya. Mak aku dah sampai. Dah maghrib, waktu tu betul-betul maghrib lah kan. So kalau benda yang serang-serang ni selalu maghrib kuat kan, senja kan. Aku pun bongok-bongok naik je lah, tak ada apa-apa. Bongok-bongok balik. Lepas tu setahun lepas tu aku masuk diploma dekat U. Dekat U tu jugalah waktu tu tengah bosan-bosan malam-malam kan. Dengan member-member tengok cerita lah kat komputer kan. Cerita hantu lah. Cerita hantu. Cari cerita hantu. Lepas tu nama cerita hantu tu Melayu punya. Jengka. Bukan, bangunan. Ada lah jengka pun ada bangunan. So jengka punya dah tengok. Habis, lepas tu semua ada macam ada tenaga lagi nak tengok kan. Aku tengok bangunan kan. Bila aku tengok makin lama makin aku tengok kan. Macam aku kenal. Macam aku kenal ni kan. Tengok lagi lama kan. Bangang, ini aku kenal tempat ni. Betul ke ni? Lepas tu bila aku tengok kan, Dia bangunan ke bangunan? dia dua-dua. Aku bangang dan bangunan tu juga. Bangang dan bangunan tu. Bangunan. Bila aku tengok lah, cerita dia pendek je, sejam setengah je. Sesi pendek. Korang podcast kita lah. Kau ni. Okay, betul. Lepas tu bila aku tengok kan, memang cerita dia tak seram pun, dokumentari je. Lepas tu bangunan bergerak, ada dia bawa ustaz tu. Bangunan bergerak. Barang-barang dalam bangunan tu bergerak. Oh, seram cerita. Bangunan tu yang bergerak. Bapak. Barang-barang dalam bangunan tu bergerak. Ada perempuan yang bekerja kat situ tiba-tiba masuk dekat dalam satu bilik tu, semua barang-barang kat dalam bangunan tu bergerak ke arah dia. So, Dia macam magneto lah. ya, Macam tu lah. tarik lah kan.
Kawan-kawan aku okey. Aku tengok yang seram. Sebab waktu tu aku baru ingat. Waktu tu bulu roma. Bulu roma. Bulu roma. Bulu roma aku naik. Bulu roma aku naik sebab apa? Ui, aku dah pernah tinggal seorang-seorang kat metro ni sampai 7.30. Ya. Aku nasib tak ada kena apa-apa. Ya tu. Nasib sangat tak kena apa-apa. Tapi memang diorang cerita kat Masa kau tengok cerita tu, kau ada nampak muka kau tak dalam cerita tu? Tak. ada. Alhamdulillah lah tak ada. Tak ada aku kat situ. Tak takut nampak muka Kau dia tak orang kat fikir jelmaan. mungkin yang ambil kau bukan mak kau. Sampai sekarang ke? Tak, mak yalah mak aku pun tak tahu kau kena mak kau kena ambil kau. Ke mak kau tak tahu yang kau belajar driving kat situ? Tak, mak kau tahu tak kau anak dia. Ke kau tak tahu yang kau ni mak kau? Benda confusion. Korang ni seram ke? Korang ni sewel tu soalan Dia dia. macam tegang sangat lah situasi. Tak boleh lah. Sebab Dia kena dia memang balance lah. quite menakutkan bagi aku. Sebab apa? Aku sedar yang benda tu ada terjadi tapi tak Tak sedar Tak yang berlaku benda kat tu kau tak lah. berlaku kat aku. Purposely Benda tu macam Sepatutnya berlaku kat kau. Itu kau rasa. bukan. So andai kata macam apa yang aku nak cuba sampai ni, korang contohlah malam tu korang berjalan tapi korang tak nampak apa-apa, korang berjalan sebenarnya kat kubur. Bila besok hari tu baru korang perasan, ya Allah itu kubur punya aku jalan. Ibarat macam tu lah. Nasib tak ada apa-apa jadi. Ya. Faham. Memang Seram. Memang benda tu aku cakap dengan kau, cuak gila aku waktu tu. Sebab apa? Bukan disebabkan movie tu, disebabkan Kau pernah ada situ. Kau kesedaran pernah ada kat yang situation tu. aku pernah ada kat situ. Time Alhamdulillah. maghrib kena sidai seorang-seorang. Betul-betul seorang sunyi. Patutlah semua orang kat situ balik awal. Pukul 6.30 semua tu caw. Orang-orang kat situ guard pun dah caw. Tak ada pula Biar dia nak kosong. inform. Kalau dah caw semua dia tak kunci pintu ke apa? Tu lah tu. Ke kau sebenarnya kau kena kunci sebenarnya. Tak, technically metro tu tak perlu ada jaga. Sebab dia dah ada penjaga. Lepas tu aku pun Tak, pelik. sebab jaga pun tak ada kerja. Itulah. Jaga tacut. Aku pelik. Sampai sekarang bangunan situ still ada lagi. Tapi dah tak ada kan. Dia dah tak hidup kan metro tu. Metro ada lagi ah. Buka lagi Ada macam biasa lagi. je. Seingat aku ada lagi bangunan tu. Ada. Tak perlu Jangan berhenti. siapa-siapa nak pergi situ saja nak buat konten. Korang Ya. jangan minta benda-benda macam ni. Orang tak normal. Ya tu. Tapi aku ingat tu. Kau ada tu cerita seram dengan aku. Yang kau ingat tak masa yang kita ada kita jadi fesi untuk budak-budak sekolah. Ingat tak situasi tu malam tu? Yang malam yang pertama ke kedua? Tak, aku tak ingat tapi kita ada buat jungle trekking. Kan? Itu seram lain lah. Weh, dia Kenapa punya kau seram. menyeramkan orang lain ke apa? Bukan. Dia punya seram kau tahu tak? Kita orang start jungle trekking lepas asar dalam pukul 5, 5.30 macam tu. Dan kita orang handle budak-budak yang umur 5 tahun, 6 tahun. Tadi tu. ke? Budak-budak tu budak-budak Singapura. Daripada Singapura. Daripada Singapura. Dia datang, lepas tu kita orang jadi macam fesi lah untuk Guide dia orang, jaga dia orang macam tu lah. So masa tu aku rasa budak dalam 20 orang kan, lebih kurang 20-30 orang tu lah. Lebih. Sebab seingat aku, kita satu orang kena jaga dalam 10 orang. 10 orang. So, Fesi dan 5-6 orang lah. So cerita dia lepas asar, habis solat asar okey. Beratur. Pergi masuk jungle trekking. Pot dia punya tempat tu sumpah aku kata seram gila sebenarnya. Bawa budak masuk hutan. Bawa budak masuk hutan. Lepas tu masuk hutan, dekat jaga Negeri trekking. Sembilan tahun ni. Dalam ni 9 ni. Masuk pukul 5, 5.30. Dah maghrib pukul 7, 7.30 tu tiba-tiba hujan kau tahu. Asal jungle trekking petang-petang pukul 5? Tak, sebab apa? Tak lagi Seingat tu aku budak. Kalau buat malam bahaya kan. Taklah. Planning siap. tak, Tak, planning dia faham tak? macam ni. Orang yang guide tu, betul-betul guide, kita orang fancy. Guide tu, dia asalnya dia nak bawa pusing tau. Dia macam naik, Lepas tu turun nak balik. Cerita naik, bukan naik puncak pun. Naik sampai contoh satu checkpoint tu dalam 10 minit perjalanan je. Lepas tu pusing balik. Tapi apa yang kita orang sedar, guide yang patutnya bawa benda tu Lost. lost Lost track. Lost track. Oh ya. Kita masuk pukul 5, kau bayangkan pukul 5. Planning dalam pukul sebelum maghrib dah turun dah. Dah keluar daripada hutan. Pukul 5
masuk. Lepas tu dalam pukul 6.30 dekat maghrib itu hujan lebat tau. Time tu berapa besi lah? 5 5, 6 orang 5-6 orang. Paling aku rasa 7-8. Cikgu apa tak ada lah? Tak ada. Ni semua umur 20-an. Jungle trekking kau tahu, masuk dekat dalam hutan, lepas tu redah sungai, batu-batu semua kan. So dekat maghrib hujan tau. Hujan lebat gila. Lepas tu jalan Mungkin itu betul kan? Ini betul lah. Sebab aku ada jalan. kat situ juga. Lepas tu jalan Kau lupa. jalan keluar yang sepatutnya yang guide tu, dia kata, pokok tumbang, tak boleh lalu. Patah balik. Dia kena pusing. Pusing patah balik. Tiba jalan tumbang tak? Tak boleh lalu. Pusing. Jalan Kita- tumbang. Pokok tumbang. Oh, Tumbang. nak jalan tu tumbang pergi mana? Pokok tumbang. Betul? And kita orang keluar situ pukul apa? 10-11 malam. Ya. Oh lama. Ya. 10-11 malam. Tapi pengalaman bagi aku jugalah benda tu. Aku baru ingat, menarik juga hidup aku sebenarnya. Budak okey. Budak-budak Budak-budak terpaksa semua okey. dah koyak gila lah. Menangis aku tahu budak-budak ni. Kau bayangkan, kita orang tak bawa spare lampu apa. Budak-budak je bawa. Aku tak bawa. Aku bawa satu je handphone. Handphone aku masa tu berapa persen dah? 10% dah tinggal. Dah lah Survive. hujan. Laluan tu ada sungai. Phone kau tu kalau kena air dah memang Pet tak habis lah. lost lah. Line pun tak Kau ada. sendiri yang cari jalan keluar? Tak lah guide tu. Guidance lah patutnya. Lepas tu Aku ingat guidance tu lost. Dia lost lost hilang. lagi. Dia split Dia dengan lost orang. track. Dia lost track. lost track. Oh, Dia lost lost track. track. Tak boleh jalan sebab pergi sini patutnya jalan ni. Tiba pokok tumbang pula tak boleh lalu. Membahayakan lah. Tahu. Lepas tu kena cari pusing-pusing pukul 11 malam baru dapat keluar. So masa tu aku aku last sekali tau. Belakang sekali. Aku dah risau ni jadi apa-apa. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Lepas tu apa seram ni? Seram dia sebab kau 5-6 jam dekat dalam hutan. Ya. Yelah, Kau dah lost lost, track kau tak tahu man. dia Ha, kau tahu. kau tahu apa yang jadi waktu tu Facy dengan guide saja yang paling yang ada yang bertanggungjawab yang uruskan event tu, program tu, dia orang Tunggu sana. dia orang tunggu dekat campsite. Campsite, yes Technically campsite tu macam ada bangunan apa semualah. Tak ada action daripada diorang lah. Tak, dia orang sedar, dia orang dah start call bomba polis dengan ambulans juga. Dalam pukul 7.30 macam tu, mana budak-budak ni kan? Tak Dia tolong orang lagi. start call lah, bomba apa semua untuk minta carilah. So, waktu tu siapa yang dah boleh call? Perdana Menteri ke? Semua tau. Oh, jauhnya call ni. Ya. Dia call Yelah, sebab presiden melibatkan Singapura tu. Ya, dia Tu budak. budak Singapura. Budak Aku kecil rasa kan? budak Singapura tu dah tak nak datang Malaysia dah sebab ni. Kau bayangkan Mat, kau tengah sesat, tiba-tiba sorry. Kau tengah sesat, budak Singapura tiba, why? Cakap mister. English Mat. Ya, cakap English. Aku seram nak jawab. Aku macam aku dah jawab apa budak ni Serius, budak semua tengah koyak, nangis-nangis semua. Aku cakap tak apa, relax. Aku phone tak ada bateri, aku terpaksa pinjam torchlight. Dia duduk belakang sekali. So aku berdoa je lah mana patut. Kau kena bayangkan dia punya tempat bukan hutan biasa tau. Kenapa Azhar tak duduk belakang? Aku duduk tengah. Sebab aku Dia orang tengah. Aku yang tengah. Sebab kau pendek. Bukan. Dia kita orang bahagikan lah sebab kat situ antara yang paling tua, aku dengan dia kita orang dia paling tua. Facy kita orang paling tua. So, dia ambil belakang sekali. Okey, sebab dia tinggi, so dia boleh semua tengok Oh, Walaupun dalam gelap pun aku. Okey, ada 100. padahal kau tak nak duduk belakang. Tak ada. Sebab apa? Dah bahagikan je lah. Dia duduk belakang dengan seorang lagi lelaki. Aku duduk tengah seorang. Lepas tu kita orang bahagikan lah. Yang belah depan tu follow Follow guide tu. Guide tu. Technically aku dengan dia paling lambat sekali dapat info tu dah sesat. So kita orang lalu bukan hutan biasa tau. Hutan ni kau kena bayangkan Hutan yang- belantara lah. Hutan belantara, hutan hujan Afrika. hutan tropika. Hutan tropika. Horizon. Tropika, twister. Tak, bukan. Hutan dia. Hutan dia macam mana nak bagi gambaran kat korang Betul-betul Hutan lah, hutan lah. Betul-betul Berpokok hutan. lah. Dia Dia Untuk macam ada jangan- pokok, ada batu-batu tu lah. Lepas tu Yang tak ada laluan pun. jalan dia Dia tak ada track. jalan dia betul-betul curam lah. Dia memang tak ada, asalnya ada track. Track tu dah dihalang oleh pokok yang dah tumbang. Lepas So, dia tu buat track baru lah. Buat track baru. Bila nak balik tu dah pusing tau, kena Tak pusing. jumpa. Guide daripada depan tu
pusing pergi kat dia pula. Lepas tu kita orang berpusing. Aku biar kat maintain kat tengah. Ya Allah, nak kena handle budak-budak tadi. Masa tu penat tu. budak-budak okey tau, keluar selamat. Ada seorang Fesi ni terplank out pula, kaki dia terseliur mat. Kita orang ramai-ramai kena papah. Dia besar mat. Gemuk. Kita orang kena ramai-ramai kena papah. Kau bayangkan turun curam tu kena papah. Alamak. Angkat. Ui. Itu kan kau kurus sekarang kau dulu kurus sekarang. Tu lah. Sebab papa sampai sekarang kurus. Ya, sampai sekarang lah kita orang kurus sebabkan tu lah. Yelah. Aku yang gemuk tu. Ya, betul. Bukan sebab kita orang kurang makan ke apa. Sebab tu. Tu bila keluar semua bomber memang dah standby lah. Buat head count semua bomber masuk balik check. Tengok siapa yang Tapi memang kita orang pun koyak lah apa benda. Kita orang marah agak lah guide tu lah apa benda lah. Ya, pukul 11 tu. Tak ada bagi Nasib boleh keluar. Benda tu timing tak boleh keluar. Dia tak boleh buat pukul 5. Dia kena fikir. Dia kadang aku Apa terfikir. sebab dia? Kadang aku terfikir tau. Kita Consequences. pergi masa time maghrib hujan. Adakah masa tu kita dah ditutup? Dihalang. Tak boleh nak keluar jalan. Sebabkan Ataupun memang betul-betul pokok tumbang. Tak. Kokot jalan tu memang dah tak buka. Tapi korang tak nampak. Dia dah buat checking tempat tu sehari sebelum. Tak expect tiba hujan semua ni kan. Ya. Tak tahu bila orang kata maghrib ni lah time-time dia ni kan. Mungkin dia tutup jalan keluar tak tahu. Lagi satu situ tempat dia. Ha. Hutan-hutan dengan laut. Tu tempat dia. Tasik yang tenang. Tenang jangan disangka tak ada buaya. Yalah, aku cerita ini pengalaman aku pergi camp ibadah dekat Masjid Putra Perdana. Betul kan? Kita boleh habiskan untuk sekarang. Habis kan kau habis kan? Cerita. Masjid Putra Perdana ni bagi aku jenis Islam lah. Dipendekkan cerita, jumpa member baru, sembang. Waktu tu malam lah kita orang sembang sebab dah lama sangat kan. Sembangan jin tu. Bukan, dengan kawan baru lah. Dengan kawan baru camp badak kat situ. First kali sembang daripada pukul 10 kan. Dah enjoy dah kenal ta'aruf semua kan. Kita duduk borak. Tanya nama siapa ni. Borak lah sikit. Duduk mana ni. Member aku ni dia pasal macam ada orang masuk masjid. Dia tu pukul 12 lah. 12 kan. Dia tengok lepas tu dia macam okay, dia borak dengan aku. Borak dengan aku lepas tu dia tengok lagi sebelah belakang aku. Tu cakap pernah siapa kata kan. Tu ada orang semayang kan. Dia kata kan. Tahu pusing belakang. Cakap ada kata kan. Lepas tu macam tak ada, aku sepelik sebab aku sepelik. Besar pula orang ni kata kan. Besar pula orang tu dia kata. Lepas cakap biarlah dia solat kata kan. Mungkin orang ni musafir ke apa kan, singgah solat ke apa kan. Okay, Dia besar macam mana? Big show lah. Tak, dia besar macam tinggi yang berjubah putih. Ingat gemuk ke apa. Waktu tu aku just fikir, yelah masjid tempat orang solat kan. Fikir apa lagi, tak pergi apa lagi kan, biarlah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, tengah-tengah sembang ni. Tengah sembang, tiba dengar satu benda tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai, suara budak kecil, ramai-ramai. Dia sini tau. Macam kalau kau tengok masjid ni, masjid kat sini kan ada satu saf lelaki depan. Dah lah kita tengok masjid. Masjid saf lelaki depan. Tepi ni saf perempuan. Dia bukan saf yang terpisah yang jauh. Terpisah yang dekat je sebenarnya. So kita orang duduk kat sini, kita dengar bacaan tu ramai-ramai dekat saf perempuan. Bila fikir balik, peserta perempuan dia tidur kat office masjid. Dia tak tidur dekat saf perempuan tu. So waktu tu member aku tegur. Dia cakap weh jap, kata. Kau dengar? Kata jaga ni tu. Tak cakap aku dengar. Kata lepas tu cakap okay, aku rasa ni tanda kita tidur ni. Sebab tu dah pukul 3 pagi. Cakap tu time ni dah waktu tidur ni. Lepas tu member cakap okay lah, dia tidur lah kata Dan. Lepas tu member tanya, mana orang yang datang solat tadi tu? Lepas cakap Sebab tak keluar. sebab tak nampak pun dia keluar sebenarnya. Lampu pun tak nampak. Tak, dah tutup lampu dah malam. Dah gelap lah. Masjid tu tutup untuk Festi kata untuk tidur lah waktu tu. And then member aku cakap aku cakap lah member tu, member dia dah balik kot. Dia kata kan, mana dia balik Mat? Kau dia balik, kita tahu sebab member aku ni dia berhadapan dengan aku. Dia nampak lah. kan. So dia nampak lah kalau dia bangun ke apa semua kan. Memang tak ada lah benda tu. Memang lepas daripada dengar benda tu terus kita orang nak tidur lah kan. Masalahnya time tidur tu aku last lah aku dengar macam orang takbir macam Allahu Akbar macam tu. Maknanya time aku tengah tidur, kira member aku sebelah, member aku nak tidur, aku mengiring ke sana, dia mengiring ke sana. Masa aku dengar tu dia macam
aku dengar daripada sini, dia menghadap aku lah. So cakap Allahu Akbar, aku cakap jaga lah. Cakap kau yang tiba-tiba takbir Allahu Akbar ke apa ni kan. Lepas tu dia cakap mana ada, aku tak dengar apa pun. Jadi cerita yang scary-nya bagi aku part yang bismillah ramai tu lah. Tiba-tiba dengan nak baca bismillah ramai, lepas tu dengan Fatihah. Dengan dia baca ramai-ramai dekat masjid tu. Terkejut. Jadi tu last cerita experience dari camp ibadah lah bagi aku. Dia scary ke apa kau, walaupun benda tu benda baik kan, dia just baca, tapi kita rasa macam benda tu tak ada tapi kau dengar benda tu. Dan member lepas pagi kita bangun tu baru bagi tahu yang sebenarnya yang orang datang tak ada pun sebenarnya. Ya. Dia tak ada. Memang tak ada. Sebab faci kita orang, dia berjaga. Kita tanya faci. Dia cakap, semalam ada orang masuk ke masjid ni. Dia cakap, tak ada. Saya berjaga malam daripada ni sampai dah sekarang. Saya berjaga kata kan. Waktu subuh tu dia cakap, mesti orang berjaga. Kokok dia tak jaga dia. Taklah, dia memang berjaga lah. Tugas dia memang jaga untuk ni ke apa kan. Cuma dia bagi kebenaran kat kita orang. Sebab kita orang besar-besar lah. Macam kita apa lah, biarlah. Korang nampak tu Faci tu yang tengah sembahyang. Entahlah, tak juga tau. Sebab besar Ahmad tu yang datang masuk masjid tu kan. Tapi memang tak panafikan pun kat mana-mana masjid lah surau ke benda tu memang akan singgah solat. Kan? Sebab tu kalau kita tidur kat masjid ke apa, jangan tidur kat tengah-tengah. Kita tidur kat tepi-tepi dinding kan. Sebab tu dulu ada kes yang orang kena pindah keluar lah, kena himpap lah. Tu sebab tak jagalah. Tu je lah. Nak kena beradab jugalah tempat. Walaupun Betul. Walaupun masjid ke apa kan, memang kena jaga adab. Sebab bukan kita je yang solat. Betul. Sebab manusia dan jin diciptakan untuk beribadat. Untuk sembah Allah. Jadi bukan kita je yang solat kat sini. Jin yang Islam lah, dia datang turun solat ke apa kan. Diorang ni yelah buat berapi kan. Takkan nak cakap bangun aku nak solat ni. Tak ada maknanya. Dia nampak kau tak ada adab, dia pijak je lah kau. Himpap je lah kau. Kan? Dia tu. Macam sebab kita lupa padahal kita sebenarnya berkongsi tempat je. Ya. Bukannya kita. Yelah, sebelum kita duduk kat dunia ni pun siapa yang menetap? Dia lah. Kan? Jin lah. Jin lah yang duduk. Cuma bila diciptakan manusia ni, jinnya akan dihalau untuk pergi ke hutan dengan laut. Jadi kita Laut. laut. Sebab tu orang pergi nelayan, kalau ada jumpa lah, kalau kita ada jumpa orang jenis pergi mancing ke, naik bot ke malam ke apa kan. Kalau ada peluang kita minta lah experience dia. Macam mana dia dekat laut. Nanti yang kena buat podcast. Kalau ada rezeki lah Buat nanti podcast kat laut. lain. Kat laut pula. Kat laut lah kan. Tapi benda tu memang Bercanda sotong. Bergelora. tapi memang scary lah. Kadang-kadang tak lah, kadang kita pun tak tahu nak percaya ke tak kan. Tapi benda tu ada lah. Betul, Encik? Aku rasa sampai situ saja. Okey. Kau rasa seram ke tak? Aku tak rasa seram pun. Sebab tak habis bila nak cerita benda seram. Tu lah. Ada benda. Semua orang nak masuk benda-benda yang pala tahu tu. Betul. Tapi konsep baru ni memang kita orang takkan praktikkan lah. Buat recording kat luar selalu. Tak apa pendapat korang lah, apa-apa komen lah. Siapa nelayan Patutlah kita buat kat tempat luar lagi. ataupun ada kisah-kisah seram sendiri boleh komen. Nanti kita orang boleh cerita. Alright, so sampai di sini saja podcast untuk Sembang Bimbang. Kita orang yang sembang, korang yang bimbang. Apa-apa boleh like, subscribe, share. Kita orang pun ada TikTok. Siapa nak donate? Boleh. Boleh. So, sorry kalau ada salah silap, ada terkasar bahasa, ada satu silap kata. Kita tak Minta maaf. Sorry kalau cerita tak apa nak seram. Kita orang macam ni pun. Macam konsep seram tu tak ada sangat. Macam dia tak boleh seram betul-betul seram lah. sebab apa Dia kena semua kena bimbang, kena buat orang bimbang. masing-masing tak boleh lah cerita serius. Selalunya bila kita nak habiskan video tu bangun daripada kursi lepas tu tutup lampu. Ni sekarang macam mana tutup lampu ni? Ni kena call MBSJ. Kita bangun je lah, bangun kursi keluar. And then pak hitam. Alright. So, okay, sampai sini saja. Nak saksikan next video. Akak-akak betul. Alright.
Oh yo, subscribe sekarang. Sekejap, Kita ada subscriber lah. Okey, habis.